very short. So triple integral dia akan bagi soalan-soalan dia, nampak tak? Dia akan bagi you limit siap-siap. So awak tak payah fikir macam mana nak dapat limit compared to double integral. Double integral you wajib lukis lah. Kalau yang ni tak payah lukis lah. Sebab dia suruh evaluate sahaja. Limit dah bagi, tak payahlah. Dulu awak kena lukis sebab limit tu dia tak bagi. Dia tulis R je. Lepas tu dia cerita lah R tu bounded by apa-apa-apa. Sebab tu awak kena lukis tu. Baru awak boleh cari limit kan. Yang ni dah ada limit. So nak buat apa cari lagi kan. So dah ada limit, evaluate je lah. Okay. So untuk soalan ni kita evaluate sahaja. Jom kita terus kepada ni. Nanti saya explain balik yang ni. Ini. Saya cerita dulu dalam syllabus awak lah. Yang ni saya nak cerita application je. Yang ni saya nak cerita application dia saja. Kenapa awak belajar benda ni? So that awak tak rasa lah matematik ni ridiculous ke apa. Nanti ada yang cakap matematik ni tak tahu apa guna dia. Weh, matematik ni banyak guna dia. Macam saya kata lah, itu saya dah explain kat awak kan. Macam mana formula segitiga tu. Setengah tak tapak tak tinggi tu dapat. Dia boleh dapat daripada double integral dan sebagainya. Okay, ni application sajalah. Saya terus kepada syllabus awak lah. Okay, syllabus awak kata awak kena tahu evaluate sahaja untuk triple integral. Triple integral evaluate sahaja. So jom kita evaluate. Okay, saya select exercise ni. Okay, yang first one saya select rectangular coordinates. Okay, rectangular coordinates maknanya yang ni x, y, z. Ni rectangular, kalau awak pasang dia punya x, y, z. Campuran x, y, z. Tak kisahlah siapa duduk ke depan ni. dy, dz, dx ke, dx, dy, dz ke, dz, dy, dx ke. Nama dia rectangular coordinates. Okay. Kalau dia dz, ada polar campur dz. Tapi ada r, dr, d theta. Nama dia cylindrical coordinates. Okay. Kalau nampak row, p sin theta dengan sin phi ni. Nama dia spherical coordinates. Ni nama je. Nama je. Tak ingat nama pun tak apa. Yang penting tahu evaluate. Okay, jom kita evaluate lah. Okay, so yang luar saya salin balik saja. Yang dalam integrate jadi apa? Yang luar salin balik saja. Yang dalam integrate to respect to y jadi apa? X masih follow lah kan? Integrate y jadi negative cos y dari 0 ke xz. Dy dah tak adalah, saya integrate. Lepas tu 0 ke sec pi, 0 ke x, masuk dalam y lah. Dan integrate to respect to y kan? Masuk dalam y lah. Okay, so dia akan jadi negative x squared cos xz tolak negative x squared cos kosong adalah 1. X squared. Kenapa tu? X squared cos kosong adalah 1. dz dx. Saya buat bracket besar kat luar. Okay. Dia akan jadi 0 sampai sec pi, 0 hingga x, negatif x squared cos xz plus x squared dz dx. Okay. Lepas tu integrate to respect tu apa? Z. Yes. Nasib baik ada orang jawab. Ada orang fokus lah. Alhamdulillah. Okay, so to respect to z, sini dalam ni ada z kan? Okay. Ataupun awak nak buat keluar x tu pun boleh. Kalau saya buat keluar x tu, saya tak integrate lagi Saya buat keluar x dulu. So, saya akan buat x squared. Dalam dia akan tinggal negatif cos xz tambah 1. Boleh juga. Ataupun integrate terus lah. Tak boleh buang masa. Kalau integrate terus, simbol ni hilang lah. Okay, dia akan jadi negatif x squared ni bawa sahaja. Integrate cos jadi sin xz bahagi dengan differentiate dalam ni. To respect to z jadi 1
X tu follow. Plus differentiate X squared jadi X squared wujud Z. 0 hingga X. Lepas tu ada simbol ni. Ada satu simbol lah dx. Okay, ada yang tak nampak ni. Okay. Contoh, saya ada 2 kuasa 2 cos 2 Z. Macam ni. Sekarang saya nak integrate to respect to dz. So 2 kuasa 2 ni follow sahaja sebab dia 4. Dia nombor je. Integrate cos, saya akan dapat sin 2z per dengan 2. So betul lah. Saya dapat ni bawa integrate sin jadi integrate cos jadi sin. Yang ni follow sahaja bahagi dengan dalam ni. Differentiate dalam ni. So differentiate z ni 1, yang ni follow lah. Nampak ni? Ni follow lah. Betul? Ada yang tak puas hati? Tak puas hati tu maksudnya saya tak faham lah, madam. Okay awak jangan sampai saya dah sampai bawah baru nak cakap, madam. Okay. Sampai sini okay? Next, buat masuk nilai lah. 0 sampai sec pi. Okay, buat masuk dalam, awak integrate to respect to apa tadi? dz kan? So, buat masuk dalam z. So, yang ni saya potong lah. Lang-lang boleh potong tu. Okay, buat masuk dalam z. So, dia akan jadi negative x sin x squared tambah x cube. Tolak sin masuk dalam z, sin 0 adalah 0 tambah dengan 0 dx. So saya bagi cantik jadi 0 sampai sec pi negative x sin x squared tambah x cube dx. Okay. Macam mana nak integrate ni? To respect to dx. By part. Nampak macam by part. Tapi Okay, dia bukan tak. by Stop. Nampak macam by part. Good lah, idea awak tu ada. Dia nampak macam by part. Tapi bukanlah sebab dia ada ni, ada kuasa. Okay. Tip, yes. Betul. Tips untuk awak, macam saya cakap lah, consider substitution dahululah. Okay. Kalau dalam tu ada x square ataupun macam pelik-pelik lah. Macam tu test awak kan. Exponent x cos exponent x. Ni substitution. Sebab bila awak let u yang ni, differentiate dia dapat yang luar ni. Ada kat luar ni. So dia substitution bukan by part. Sebab tu saya kata substitution by part tu berlaku bila substitution tu fail to use. Bukan sebab dia gabungan Lopez semata-mata. Macam itulah. Okay, so dalam case ni saya boleh let u sebagai x squared. So tips untuk awak, kalau awak nampak yang dalam ni dulu, luar ni adalah derivative or dalam, confirm dia adalah substitution. U adalah x squared. So differentiate du sama juga dengan 2x. Okay, dx. Saya tulis asing lah. Asing tu maksudnya saya tulis kat tepi. Okay, integrate. Saya nak integrate x sin x squared dx. Sebab tu saya buat bracket. Kalau awak perasan, saya suka buat bracket. Setiap ni, perasan tak saya akan buat bracket luar ni. Sebab yang ni to respect to dx, yang ni pun to respect to dx. Kalau awak kembang balik lah. Dx ni saya tak tertinggal bila saya buat bracket ni. Okay, let u sama juga dengan x squared. Du sama juga dengan 2x dx. Okay, x dx sama juga dengan 1/2 du. Ni bawah lah. Okay.
So integrate negatif sin dalam ni dah jadi u x dx, x dx adalah 1/2 du. Boleh integrate lah. So dia akan jadi negatif 1/2 integrate sin jadi negatif cos plus c. Sama juga dengan positif lah 1/2 cos u adalah apa tadi? X squared plus c. Okay, saya buat masuk balik dalam equation saya yang sebelum ni. Okay, integrate yang tadi saya akan dapat setengah cos x squared. Tak ada plus c sebab saya nak tambah, saya nak buat masuk limit. Okay, tambah dengan, jangan lupa dia ni pula. Dia ni tertinggal, saya tertinggal pula. Ni, x cube jadi x power of 4 over 4. Kosong sampai set pi. No plus c anymore. Tak ada plus c kat sini sebab saya letak limit. Yang ni sebab saya tak letak limit. Saya tulis kat tepi lah jalan kerja untuk dia ni. Ni ada markah ni yang kerja ni. Okay, buat masuk nilai. Dapatlah. Setengah cos pi set pi. Kuasa 2 jadi pi lah. Kuasa 4/4. Tolak dengan 1/2 cos kosong tambah kosong bahagi dengan 4. So cos kosong adalah 1. Okay, cos pi adalah negatif 2. Setengah darab 4. 2. Pi kuasa 2/4. Tolak dengan 1/2. So jawapan awak adalah 4 tolak dengan negatif setengah, negatif 1. Ni jawapan awak. Dekat sini boleh tekan kalkulator dah. Ni waktu masuk nilai ni tekan kalkulator terus pun tak apa, terus dapat. Ni ni boleh tekan kalkulator dah. Terus dapat. Bagi perpuluhan pun tak ada masalah Boleh 4 titik perpuluhan. Dalam assignment awak dia minta kan berapa titik perpuluhan dia nak. Make sure bagi apa yang dia nak. Kalau dia nak 3 titik perpuluhan, bagilah 3 titik perpuluhan. Okay, sambung. Lagi, saya nak buat 3 contoh lah. Satu rectangular. Ni rectangular. Nama dia macam saya katalah sebab dia gabungan X, Y, Z. Okay. Next, exercise 9. Yang ni saya guna cylindrical coordinates. Maksudnya dia ada Z tapi dia ada R, dr, d theta. Z, R, dr, d theta. Z, dr, d theta. Okay, jom kita jawab. Okay, dari luar ke dalam, dari dalam ke luar. Sorry. 0 ke 2. Ini saya pakai hitam lah. Okay, sama juga dengan 0 ke 2 pi. 0 ke 2. Integrate to respect to Z dahulu. So, dia jadi 3 follow. R pun follow. Z jadi Z squared over 2. Dari R squared sampai 4. dr d theta. Okay, ada yang saya tertinggal ke? 3 ada, R ada, Z saya dah integrate. So sini pun hilang, sini pun hilang. Dia jadi kat sini. Okay, R dengan d theta, R dengan d theta saya bawa. Okay, ni pun saya bawa sekali. So cukup lah, saya tak ada tertinggal apa-apa lah. Okay, sambung. Pada balik sekali ada yang confuse ni. Okay, sambung. Tadi dia saya sambil monitor dekat internet saya ni. So kalau saya nampak delay saya akan pause sekejap. Okay, so far okay lagi.
Okay, sambung lagi. Sama juga dengan 0 sampai 2 pi, 0 until 2. Okay, 3/2 saya buat keluar lah. Macam. So, kita buat keluar 3/2. Sebab dia darab kan, boleh buat keluar lah. Dia darab. Darab boleh buat keluar. Kalau dia ada tambah, tak boleh. Okay, 3/2 saya buat keluar terus. Okay, so kita integrate to respect to Z kan, masuk dalam Z lah. 4 kuasa 2, 16. 16. R squared jadi R squared kuasa 2 R darab dengan R. Okay, ada yang tak nampak. R kuasa 2 kuasa dengan 2. Okay, ni 3/2. Okay, R saya bawa. Okay, bawa masuklah. Yang ni masuk dalam ni. So, 4 kuasa 2, 16. Tulis. 3/2 saya dah buat keluar R tolak dengan R kuasa 2 kuasa 2 dr. dr d theta. Mata kita kena tengok perhati betul-betul lah. Okay, sama juga dengan 3/2. 0/2 pi, 0/2 16R tolak R kuasa 5 dr d theta. 2 darab 2, 4. 4 tambah 1, 5 lah. Okay, baru integrate to respect to R. So, jadi 3/2. Integrate to respect to R. 0/2 pi. Integrate to R jadi 16 R squared over 2 tolak R kuasa 6/6. Dari 0/2 d theta. Ni integrate to respect to R. R kuasa 2, R kuasa 6/6. Okay, bawa masuk nilai. You akan dapat 3/2 16 bahagi 2 jadi 8. 8 darab dengan 4, 48. 3/2 Tak, 2 kuasa 6. 2 kuasa 6. 64 bahagi dengan 6. 3/2/3. Ni macam boleh buat masuk. Boleh jadi satu nombor bulat je. 3/2 tolak 32/3. 4 darab 16 bukan darab 6. Sorry. Betul lah. 16 darab 8. Buat masuk nilai lah satu-satu. Bukan confuse. Saya pun confuse. Jadi, berapa tadi? 16/2 jadi 8. Kan? R kuasa 2. 2 kuasa 2, 4. Tolak dengan 2 kuasa... Berapa tadi? 2 kuasa 6 kan? 2 kuasa 6, 64. 64 bahagi dengan 6, 3/2/2. Tolak dengan masuk kosong. Okay. D theta. So, sama juga dengan 3/2. 4 tolak 3/2. Madam. 2. Ya, salah kah? 2/3 ke 3/2/2? 2/3/2. 3/2. 3/2/3 Sorry, thank you. Biar ada orang tolong kira. 3/2/3, ya. Okay, so jawapan dia ada di integrate 0/2 pi 64/3 kan? D theta. So integrate theta, wujud theta lah kan? 64/3 darab dengan 3/2. 3/2 integrate tu wujud theta. Ni saya darab keluar. So jawapan dia 3/2 sahaja.
wujud theta 0 sampai 2 pi. So jawapan dia jadi 64 pi. Dia tak susah sebab dia integrate je. Cuma kita adalah ni lah, nombor-nombor, kuasa-kuasa, ada variable lain, tu je. Okay, dalam exam awak macam ni lah. Dia suruh ni je, evaluate je. Maksudnya dia bagi function, evaluate lah sampai dapat jawapan. Okay? Yang ni selalunya jawab markah dia berapa? Minimum 7 lah, minimum 7. Kenapa minimum 7? Satu variable, 2 markah. 2, 4, 6. 6 tambah 1 jawapan last. 7 lah. Selalunya 7 markah. Kalau awak nampak 7 ke, 8 ke markah ataupun 9 ke markah, dalam dia tu adalah substitution ke by part. Contoh macam tadi yang ni. Dia ada substitution ke by part kan. So more marks lah. For here. So lagi tinggi markah untuk dia ni, maknanya lagi banyak kerja lah nak buat. Mungkin substitution ke by part and so on. Minimum dalam 6 ke 7. Kadang-kadang dia buat 2, 2, 2. Jawapan akhir tu dia kira 2 je lah. Kadang-kadang dia bagi extra 1. Maksudnya extra 1 jawapan akhir tu plus 1 markah. Jawapan akhir maksudnya yang ni. Sini M1A1, sini A1. Kadang-kadang yang ni gabung. Ni M1, inilah A1. So kalau awak tanya yang ni pernah 6 ke 10, tak perlu cari limit sebab limit memang confirm dia kena bagi. Sebab macam saya katalah, dia punya isu untuk subtopik ni adalah dia suruh you evaluate sahaja. Dia tak suruh you lukis ke apa-apa ke. Maksudnya limit dia tak bagi ke. Tak. Itu kalau syllabus engineering, yes. Limit tak bagi, kita kena lukis. Okay. Last one, spherical. Spherical, awak nampak dia row. Row. Yang ni awak pernah jumpa simbol ni. Mungkin subjek lain tu. Row. Ni nama dia phi. Yang ni nama dia theta. Okay. Phi ni apa? Theta ni apa? Okay. Nanti saya ceritalah apa ni theta, apa ni phi. Ada beza Make sure tulisan awak nampak beza phi dengan theta. Siapa yang sebelum ni ada student dia buat theta tu bentuk macam ni, tolong baiki. Theta buat tegak macam ni. Melintang macam ni. Ni theta. Phi dia macam ni. Make sure nampak beza. Tak nampak beza, tak nampaklah markah awak. So make sure nampak beza lah. Row pun dia macam bentuk P tapi dia bukan P exactly lah. Dia macam bulat macam tu. Bulat P sikit macam tu. Row. Ni memang high level lah untuk ni. Spherical coordinate. Spherical coordinate ni paling saya suka. Sebab dia punya application sangatlah nampak kalau saya cerita kat awak. Okay, tapi macam saya katalah, kita masuk syllabus dahulu Okay, syllabus kata awak kena evaluate saja. So kita belajar evaluate je lah. Dia punya application, macam saya katalah, nanti saya cerita sahaja. Dia tak masuk exam, penceritaan dia tu. So saya fokus awaknya syllabus dahulu. Okay, so masuk kepada syllabus kita. So dia suruh evaluate kan. Okay, one by one lah. Luar saya salin dulu. Luar kita salin dahulu. Okay, sekarang nak integrate dalam. Nak integrate ni lah. Ni. Dalam ni. Ni. To respect tu di row. Nampak giliran dia di row ni dulu. Row. So integrate yang row je lah. Yang bukan row tu follow sahaja. So kita ni follow sahaja. Integrate row jadi row kuasa 3/3. Dari 0 ke 3. Okay, yang luar tadi salin balik sahaja. Di theta, di phi. Okay, ada benda yang saya tertinggal? Tak ada Okay, sin saya bawa. Row saya integrate. Jadi row cube per 3. This one, limit saya dah letak dalam bentuk limit. 2 ni tak ada usik. Saya salin balik sahaja.
Ni saya cakap kalau awak tak salin balik, kita dah lah 3 variable. Lepas tu awak nak serabut kot dalam kerja awak nanti. Sebab tu yang ni bawa je. Okay. Lepas tu buat masuk 3 tu. 3 kuasa 3 bahagi dengan 3. 3 kuasa 3 tu maknanya ada 3 kali. 27. 27 bagi 3, 9 lah. So 9 tolak dengan kosong. So 9 sahaja. So tinggal kosong ke pi per 6. Kosong ke pi per 2. 9 sin phi d theta d phi. Okay, sekarang saya nak buat yang ni pula. D theta. So, yang luar ni salin je balik. Kosong pi per 6. Okay, d phi. Okay. Ni. Phi ke theta ni? Phi ke theta ni? Tu phi tu. Phi. So, integrate to respect theta dia jadi apa? Sama theta je lah. 9 theta sin phi. Yes, betul. Good. Very good. 9 sin phi. Wujudlah theta. Okay. Theta awak nak tak depan boleh, nak tak belakang boleh, nak tak tengah-tengah pun boleh. Masalah. So, kalau awak letak ni, 9 sin theta ni tak sin phi ni tak usik sebab dia jadi constant untuk theta. Yang theta ni dia akan wujud theta lah. Theta. Wujud theta. Dari 0 sampai pi per 2. Okay, wujud theta. Sebab dia tak ada theta kan, wujud theta. Jangan hilangkan pula kan saya kata. Kalau integrate dia tak hilang, dia wujud. Okay, buat masuk nilai. 0 sampai pi over 6. 9 sin phi. Buat masuklah jadi pi per 2. Tolak 0. Per 2 je lah. Okay. Nombor saya buat keluar boleh? Oh, 5 minit yang tinggal. Okay, sambung. Buat keluar jadi 9 pi per 2. 0 pi per 6. Sin phi d phi. Okay. Ni dengan yang ni saya bawa keluar. Sebab constant. Constant dia ada bentuk darab. Dalam ni darab. So saya bawa keluar lah darab. Sebab ini akan darab dengan ini kan. Okay, tinggal fix saja. Integrate je lah. 9 pi per 2. Integrate sin jadi negatif cos phi 0 sampai pi per 6. So jawapan awak akan jadi 9 pi per 2 negatif cos pi per 6 tolak negatif plus cos kosong. Bagi saya jawapan. Cos pi per 6 berapa? Set 3 per 2. Set 3 per 2. Good. Okay. Set 3 per 2 tolak 1 kan? So 9 pi per 2 negatif set 3 per 2 tambah cos kosong adalah 1. Tinggal macam ni pun boleh. Nak bagi perpuluhan pun boleh. 4 decimal places. Or 3 lah. 3 to 4 decimal places. More better. More lagi tepat lah. Madam, Ha. kalau contoh dia nak dan apa soalan tu dah dalam 4 decimal places kan. Kita wajib bagi dalam bulat ke ataupun kalau kita biar fraction boleh tak? Okay. Kalau dia minta, kita kena bagi bentuk perpuluhan lah. Maksudnya yang ni tak boleh lah. So wajib, Kalau dia minta, bulat maknanya dia prefer jawapan yang ni lah. Jawapan yang awak tukarkan pakai kalkulator. Kalau yang ni dia tak prefer lah maksudnya yang tu. Tapi selalunya lah kalau dalam exam kami prefer yang ni. Kami prefer yang ni dalam exam. Kalau selalunya. Kecuali kalau kami minta tu selalunya jawapan ni student yang macam contoh pakai kalkulator lama.
Pakai kata drama dia tak boleh bagi jawapan set 3 ni, dia bagi bentuk perpuluhan. So susah jugalah, sebab tu kami bagi je bagi semua orang sama. Semua bagi bentuk perpuluhan. Macam tu je lah. Okay. Alright. 3 minit lagi. Since kita ada sikit 1-2 masa. Ni okay habis lah Siva awak chapter 3. Habis. So lepas ni masuk chapter 4 dengan chapter 5. Chapter 4, chapter 5 adalah most favourite from student lah kalau tanya. So far. Chapter 4, chapter yang kemudian ni. Chapter application. Tapi application tu yang budak lagi suka. Okay, untuk chapter 3 ni macam saya kata lah, normally student favourite ni lah triple integral lah sebab dia evaluate je. Tengok, ni lah habis je. Itu je lah. Awak belajar untuk integrate je. Okay. Cerita sikit je. Okay, rectangular kan saya kata X, Y, Z kan. X, Y, Z, X. Kalau kita belajar dulu, paksi X, paksi X, paksi Y. Ni paksi. Okay, dulu kalau 2 kali paksi Y, paksi X. Macam ni. 2D kan. Region. Okay, sekarang ni saya jadikan dia 3D. Maksudnya saya letak Z kat sini. Ada paksi X, paksi Y, paksi Z. Okay. Katakanlah 3 kat sini. Maknanya sini. So kalau saya transfer ke sini, dia jadi bentuk macam ni. Okay. Kalau 2D dia maknanya mungkin saya panjangkan ke atas. Ikutlah dipanjangkan ke mana. Kalau panjang ke atas, maknanya dia ada DZ di depan. Kalau dipanjangkan DY, dia akan jadi DY di depan. Kalau dipanjangkan DX ke depan je ni, macam contoh circle, dipanjang macam ni. Panjangkan ke depan macam ni. Maknanya DX kat depan. So dia akan boleh bertukar kedudukan. Tapi tetap nama dia sama. Tu rectangular coordinates. Sebab dia 3D tau. Dia dah memanjang. Okay. So basic asas dia daripada region. Katakanlah kita ada region bulat. Okay. Lepas tu saya panjangkan DZ. Dia akan jadi 3D. So dia akan jadi triple integral lah. Macam tu. Cylindrical coordinates. Dia daripada polar. Tapi kenapa dia ada DZ? Sebab kalau polar. Awak ingat. Polar, kalau awak ingat, dia habis dah pukul 10. Okay, kalau awak ingat, dia X pasti X pasti Y. Polar kan R di theta. Kita contoh kat sini. Ni R equal to 2. Contoh kat sini. Kalau saya transfer yang ni ke sini, dia akan jadi macam ni. Dia ke bawah macam ni. Ni 2, unit 2. So, kalau saya nak memanjangkan dia, the only choice adalah ni ya. Kat Z. Memanjang di Z. Okay, untuk spherical, rho ni actually radius. Theta ni angle. Phi ni also angle. Nanti yang ni saya ceritalah minggu depan. Alright, thank you very much. Dah habis masa pukul 10. Okay, so have a nice weekend. Don't forget to do the assignment. You can start do the assignment. Buatlah sikit-sikit. Saya prepare for final. Right, thank you very much. Thank you very much all. Thank you, madam. Alright, assalamualaikum. Thank you, madam.